السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Jalla wa Ala yang mengizinkan pertemuan kita pada malam ini dengan jadual kuliah yang baru. Dalam kuliah kita yang lepas, kita telah bincangkan pada tajuk tidak mengharapkan balasan segera, yang mana pengarang kitab kita ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengingatkan dengan ayat-ayat Allah Ta'ala, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar orang yang bermuamalah dengan Al-Quran, orang yang membaca, orang yang belajar, orang yang mengajar Al-Quran, dia jangan jadikan habuan dunia duduk depan. Benda tu boleh dapat, tapi jangan dijadikan keutamaan. Jangan tamakkan balasan yang segera sehingga kita mengabaikan ataupun meremehkan balasan akhirat yang kekal abadi. Baik, dalam kuliah kita malam ni kita sambung yang berikutnya dalam muka surat 22. Dekat tu kan? Betul ya? Qala al-musannif rahimahullah. Tiada iri dalam hati. Maknanya tidak ada hasad dalam jiwa seseorang yang bermuamalah dengan Al-Quran. Qala al-musannif. Berhati-hatilah terhadap orang yang mempunyai tujuan takbur, dengan sebab ramai orang yang sentiasa melazimi dan berulang alik ke tempatnya. Pengarang kitab ni pesan kepada diri dia dan kepada kita semua untuk berhati-hati. Pasal apa berhati-hati? Benda ni dia boleh berlaku kepada siapa saja. Perasaan hasad, perasaan iri, perasaan takabur ini dia boleh melintah, dia boleh muncul pada siapa-siapa saja. Imam Nawawi masa dia tulis kitab ni, dia kata orang akan jadi rasa takabur, jadi rasa macam besar diri bila orang melazimi dan berulang alik ke tempatnya. Maknanya kalau dia jadi tok guru, dia mengajak dan sebagainya, orang duk mai kan, ramai melazimi, maka itu boleh menyebabkan rasa besar takbur. Tu zaman lama, dan benda tu boleh ada lagi benda tu pada zaman sekarang. Cuma cabaran pada zaman moden ni dia lebih lagi. Tang mana? Bila mai pada media sosial kita kan ada siaran online. Jadi siapa yang view-nya banyak, siapa yang like-nya lebih, kadang-kadang dia rasa hak tu jadi besar. Bimbang, bukan salah nak like banyak, bukan salah nak view banyak. Tentulah kalau orang yang sahabat-sahabat kita yang duk rakam ni, tentu saja dia mengharapkan ada view yang banyak. Makin banyak view, orang makin tengok ilmu makin tersebar. Kalau orang boleh faham, alhamdulillah, lepas tu dia boleh beramal, maka jariah itu daripada yang mengajak dan daripada yang tolong rakam, yang tolong sebar akan dapat sama. Benda tu ada kepentingan dia. Walau dalam masa yang sama nak kena ingat juga, kalau yang tukang rakam ni dia pi rakam hak benda mengarut, hak jenis petua sana petua sini, lepas tu jenis selak tabir, tanya tak payah mengaji hadis, selak tabir tanya Nabi, tahu apa nama standard hadis kan. Yang pergi kata Nabi pergi kanan, dia pergi kiri, apa semua tu, hak jenis tu kawan yang mengajak tu satu pasal saham dia, yang pergi rakam, yang pergi sebar hak banyak tu, hak tu pun ada panggu dia juga. Man dalla ala huda falahu ajruhu wa ajru man amila bihi lam yanqus minhu syai'.
Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Bukhari, barang siapa yang menunjukkan kepada petunjuk, pada huda, sopalah orang yang merakam, bagi dia pahala orang yang beramal dan tak kurang sikit pun. Demikian juga man dalla ala dhalalah, Nabi kata, dan barang siapa yang menunjukkan kepada kesesatan, yang mengajak tu sebab kalau dia sesat, takat ruang lingkup berapa puluh orang ni je kan, tapi main rakam pergi sebar pula, pergi masuk TikTok, pergi masuk dalam reel, pergi masuk dalam apa benda semua kan. Hak tolong masuk tu pun ada panggu dia juga. Kalau benda tu benda dhalalah, fa alaihi wizruha, dosa tu dia tanggung, wa wizru man amila biha, dosa orang yang beramal dengan kesesatan itu tadi, lam yanqus minhu syai', tak kurang sakit pun daripadanya. Baik tuan-tuan yang perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala, itu cerita bab view dan bab like. Yang nak dipesan oleh pengarang kitab kita ni ialah jangan sampai timbul ada rasa takabur bila benda tu jadi besar, bila tu jadi banyak, orang pakat tengok, like tu jadi banyak, banding orang yang ni yang tengok 20 orang tak sampai pun. Saya buat program bersama dengan kawan-kawan, kami buat program dari Mimbar Al-Aqsa. Kita panggil imam-imam khatib daripada Masjid Al-Aqsa tu, dia berceramah, lepas tu ada kadang-kadang saya sendiri, kadang-kadang ada orang lain, kami terjemah dalam setengah jam, sejam lagu tu. Masuk dalam kita punya page YouTube channel apa semua tu, ada 3 orang, ada paling ramai kot 10 orang, ada yang ketika tu seorang. Tapi yang sampai tu daripada sana tu cerita tentang ilmu, cerita tentang kelebihan Masjid Al-Aqsa, cerita tentang Ardul Ribat, kita panggil tanah orang-orang yang murabit, pahala orang yang berada di Palestin, di Al-Aqsa. Tapi tak banyak view pun. Tak tahu pasal apa, mungkin orang tak minat ke tajuk tu dan sebagainya. Tapi kalau hak cerita-cerita yang merapu, hak cerita boleh main bicara, main mencarut tu, ramai kot nak tu. Nampak macam mana? Hak imam-imam tu tua-tua semua cakap tertib elok ya. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, pesannya berhati-hatilah. Berhati-hatilah juga terhadap orang yang berperasaan benci apabila ada antara muridnya belajar daripada orang lain yang boleh dimanfaatkan melalui ilmunya. Hak ni pun ada satu lagi penyakit. Penyakit yang disebut oleh An-Nawawi ini bukan penyakit murid, bukan penyakit orang yang belajar. Ini penyakit tuan guru, penyakit ustaz. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, benda ni memang pasal manusia kan. Dia timbul, ada di kalangan manusia, na'udzubillah kita katakan, mungkin dia rasa dia punya kuliah tu anak murid dia mesti setia dengan dia. Pi mana pun, daripada hujung negeri tu sampai hujung negeri tu, depa tu mesti kena ikut dia. Masuk celah hutan pun kena ikut dia. Duduk dalam bangunan pun kena ikut dia. Kalau bertemu dengan kuliah orang lain, jangan pergi sana, kena kekal hak sini. Kalau dia tak ada kuliah pun, kau ada program, kita buat juga program, pasal jangan bagi hak sini, pergi sana. Perasaan itu dipanggil iri hati. Iri hati kepada sama-sama yang mengajak. Dalam istilah ilmu ilmu hadis itu dipanggil aqran, pesaing, rival. Benda tu ada tuan-tuan. Dia ada pada orang ilmu, orang berilmu, orang agamawan, ustaz-ustaz, tok guru, dia ada penyakit tu. Dia ada pada orang meniaga, dia ada pada orang yang bekerja jabatan kan. Duduk kat jabatan-jabatan besar kan, dia sentiasa ada rival, pesaing dia. Siapa yang naik dulu, siapa naik kemudian, siapa yang tolong, yang kipas kuat, siapa yang tak pakai kipas, pakai aircon kan. Siapa yang ada kabel besar, siapa yang boleh dapat minit daripada orang sekian-sekian. Persaingan itu dalam semua aspek kehidupan manusia ada. Daripada situ ditimbul rasa iri. Orang lain dengar situ, "Ui, dia dapat nikmat sekian-sekian, dapat yang tu ke dia?" Yang dapat, yang tengok bacalah WhatsApp, dia dapat tu buat apa? Perasaan tu ada, dengki. Alah, dapat tu je pun, bukan tak mana sangat pun. Benda tu akan muncul bila ada rasa dengki.
Dan dengki, iri hati ni mai mana? Mai daripada ego diri. Benda ni wallahu ta'ala alam, tuan-tuan, siapa pun boleh kena. Siapa pun boleh terlintas benda yang macam itu. Dan salah satu cara untuk kita didik diri kita untuk kikih buang perasaan yang tu ialah kita mengenang dialog antara iblis dengan Allah Jalla wa'ala. Pasal apa yang iblis dia tak mau tunduk ke Adam? Siapa? Ego diri dia tu. Aba wastakbara. Dia ketegak tu, dia ketegak tak mau ikut arahan Allah Ta'ala. Istakbara tu pasal dia rasa dia besar, nilai dia lagi tinggi daripada Adam. Dia kata khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau ciptakan aku daripada api, kau ciptakan dia, Adam yang suruh sujud ni, daripada tanah. Jadi perasaan itu ada. Bila kita kenang itu, takkan aku nak jadi serupa iblis kot. Ini benda yang kita belajar dalam kitab kita ni, dah panggil adab kan, adab kan, adab pemikul Al-Quran, adab orang yang membawa misi Al-Quran, adab orang yang bermuamalah dengan Quran, orang yang belajar Quran, orang yang mengajar Quran. Akan timbul perasaan yang macam itu, dan dia kena kikih dengan peringatan daripada Allah Ta'ala. Jadi pengarang kitab kita ni pesan kepada orang yang belajar, hati-hati nak ambil ilmu daripada orang yang mengajar. Jangan orang yang mengajar itu ada penyakit yang serupa tu. Pesan kepada orang yang mengajar, ustaz-ustaz ni, dengan kepesatan ilmu yang ada, dengan berapa ramai tok guru ada dalam dunia ni, berapa ramai ustaz elok lagi, pandai lagi ceramah daripada kita, biar pilah orang pergi belajar, tak apa. Bagi belajar tak apa. Ada dia punya keterbukaan. Ada keterbukaan. Lepas tu kalau tak kenal, kita bersimbang, kita bincang lah. Ulahlah mana yang mungkin beza ke apakah, kan? Dan manusia ni tak tetap mesti kena sama. Ada benda yang kita sama, ada benda yang kita beza. Ada orang dia kata dak hak dapat dia kuat dia yang nu, kau dia kata dak dapat kuat dia yang ni. Jadi medan ni medan ilmu. Kita bentangkan hujah, kita bentangkan dalil. Macam itulah nah. Baik. Jadi Imam Nawawi pesan sangat kat kita supaya mengelakkan daripada perkara ini. Pasal apa dia kata? Ini adalah musibah yang mengenai sebahagian guru yang jahil. Dia guru tapi dia jahil. Guru lah pasal dia mengajar Quran tu, pasal dia mengajar kuliah, dia ceramah apa semua ada, forum benda masuk semua ada. Tapi jahil kepada hak dan tuntutan sebagai ahli ilmu, hak dan tuntutan kepada para penuntut ilmu, hak ilmu itu sendiri. Jadi pasal tu dia kata guru yang jahil, dan ia merupakan petanda yang jelas terhadap niat yang buruk dan kemahuan yang rosak pada diri individu tersebut. Kalau ada yang ni tuan-tuan, siapa nak tegur? Kita ni ustaz lah kan. Ustaz ni kalau dia salah, siapa nak tegur dia? Orang yang mengaji itulah main tegur. Tuan-tuan kata tak padan aku nak tegur. Kalau rasa tak padan nak tegur, tak usah tegur umum, pergi jumpa rapat. Jumpa perempuan kan, jumpa selotok. Tanya, bincang, pasal apa ustaz kata lagu ni, kenapa ustaz begitu, kenapa begini, bolehkah saya tahu apa dalilnya? Saya rasa ustaz-ustaz sebut tu tak kena dengan hak hadis yang ni. Kalau kita advance sikit kan, kita mengaji banyak juga kan, apa ustaz ni cakap benda salah, terus bentangkan kita ada dalil yang ni. Kalau rasa tak beradab untuk kontra mai depan-depan, benda tu tengok situasi juga kan. Jumpa apa nama secara bersendirian, sembunyi sat, lepas ditarik tangan ke, pergi belah belakang ke, sambil-sambil makan ke apa ke, habar elok. Tapi mesti kena ada orang yang habar. Terus sampai masuk dalam status Facebook, sindiak macam tu je, dia geram kan, dia tak boleh masuk status Facebook sindiak macam tu, tak selesai masalah. Pakai lawan sindiak ni dia tak selesai masalah. Boleh puas hati je lah.
Hang terus aku terus hang. Hak mana yang cakap dia pedih sikit, dia rasa dia menang. Kan? Siapa yang boleh buat status yang paling tajam bahasa dia, orang pakai menderu bangkit pergi serang tu, dia kira dia paling champion. Tak. Kiraan kita bukan pada setakat tu. Kiraan kita pada penyelesaian masalah. Yang lebih penting daripada tu ialah setiap butir kalimat yang kita keluar, setiap butir tulisan yang kita terul, yang kita pi sindiak, yang kita pi perli, yang kita pi kata tu, semua nak kena hisap depan Allah Taala nanti. Masalah tak selesai, pakat timbul masalah lain pula. Hang tu pun kena, yang ni pun kena. Tapi kalau kita boleh jumpa, kita boleh serotak sembang, ataupun rasa payah pun nak jumpa berdepan, PM lah. Walaupun kata PM WhatsApp ni pun kadang bahasa kita tulis bahasa tu macam nak ringkas, tapi kawan yang baca kok dia pedih, dia rasa yang ni kuajak. Masalah juga kan. Atoklah bahasa tu bagi elok sikit tu. Orang kita orang Melayu ni dia ada tata tertib dia. Jadi bahasa kena bagi tertib, bagi elok, pi habaq tulis elok-elok. Itu penting. Komunikasi itu penting. Jadi kerana itu, yang ni dia pesan lah. Dia pesan tu untuk kita berhati-hati. Tapi kalau kita nak biar macam ni masalah, dia tak selesai. Otak kita kena asuh dia supaya jangan hanya melihat masalah. Hak ni masalah, yang ni masalah. Kita boleh huraikan, yang ni masalah dia, ni masalah, yang ni masalah. Betul kau tak tu? Dah, dia tak mau. Kalau kita nak majukan diri kita, nak majukan umat ni, kita ada boleh fikir, kenal pasti masalah, dan kita boleh berfikir macam mana nak selesai hak tu. Jangan jadi rosat. Yang masalah betul rosat, tak tahu nak apa, tinggal. Tak jadi. Kita selesaikan masalah tu. Take the challenge. Aku tak boleh buat. Panggil kawan kita buat sama-sama. Angkat geng buat. Selesaikan masalah. Tu cara fikir. Kalau tidak, tu yang jadi. Lah aku mungkin tak kau nak dulu kan. Kalau macam tengkak laki bini kat rumah apakah, ingat start motor pergi lepak kedai kopi. Duduk pukul 1 pagi apa tu baru balik. Isteri dah lena, dia pun balik lega, tak ada siapa nak ingat dah. Masalah tak selesai ke? Kalau duk ingat tadi tu, bangkit pagi dia ingat, dia buat lagi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan yang sangat penting kepada guru-guru yang mengajar ilmu agama, juga ilmu yang lain, dan juga sebagai satu, kita kata, seruan kepada anak-anak murid yang belajar menuntut ilmu, yang belajar jawatankuasa, yang menganjurkan untuk kita bendung sekiranya timbul isu-isu ataupun perkara-perkara yang macam ini. Bahkan ia merupakan hujah kukuh yang menunjukkan bahawa dia tidak mahukan redha Allah yang Maha Pemurah menerusi pengajaran Al-Quran yang dilakukan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini benda yang kita kena ingat. Orang yang kita panggil apa istilah bahasa Melayu, Arab kata tahayyuz, dia kira dia ya, orang lain tak. Kita bimbang orang yang macam ni, dia sebenarnya tidak mengharapkan redha Allah daripada Al-Quran yang sepatutnya itulah wasilah untuk dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tujuan kita belajar Quran, tujuan kita mengajar Al-Quran ialah untuk kita menegakkan kebenaran dan faham agama cara yang betul. Dalam laluan itu, dalam proses itu, kita akan tergelincir, silap. Benda tu biasa. Silap sikit, silap banyak, biasa manusia. Kena tarik balik pandangan kita, kita tukar pula pandangan, ubah. Orang kata U-turn pun U-turn lah, tak ada masalah. Asalkan tujuan tadi kita nak tegakkan kebenaran setakat yang kita mampu, dan kita nak faham agama ni dengan cara yang betul. Baik. Qala musallif, hal ini kerana jika dia inginkan redha Allah Subhanahu wa taala menerusi amalan ini, tentu dia tidak akan membenci perkara tersebut. Dan kalau dia nak redha Allah daripada amalan Quran ini, tentu dia tak benci orang pergi belajar Quran walaupun daripada orang lain.
Tak apa, belajar pergilah. Ajak apa, tengok belajar apa, belajar cara baca, belajar yang ni. Tapi kalau dia pergi belajar dekat tempat ajaran sesat tu tak boleh lah, tu kita kena tegak lah kan. Hampir mengaji apa tempat macam tu, duk balik penin. Tengoklah sama mengaji dengan siapa. Yang tu bolehlah kita peringatkan. Tengok ustaz mana hang belajar. Apa yang dia ajak? Dia ajak tak langsung pegang Quran, dia mengajak langsung tak nak betul hadis, dia kira hak goreng dia saja. Sat-sat selawat. Tuan tu pergi cari orang lain lah, banyak lagi kata. Kan? Bukanlah nak kita hak kena mengaji dengan aku, jangan mengaji dengan dia, tak. Pergi cari hak elok sikit kata. Yang boleh dekatkan kita dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, malah dia akan berkata pada diri sendiri, aku ingin berbuat taat melalui pengajaran Al-Quran dan ia tercapai. Muridku pergi kepada orang selainku untuk membaca Al-Quran bertujuan menambah ilmunya. Maka orang ini tidak akan dicela. Kalau boleh sampai dalam jiwa kita yang tu, mudah-mudahan memang dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan nak sebut pasal ni, cerita pasal Quran kan? Dia persaingan atau yang kita kata perasaan ni tadi bukan sekadar pada kuliah maghrib kita ada pandangan berbeza dari sudut mazhab ke apakah, bukan takat yang tu tau. Ilmu yang tak ada kena mengenal dengan mazhab, dia kira macam orang kata ilmu sokongan saja, bukan benda besar pun. Dia berkaitan dengan Quran ni dipanggil ilmu seni suara. Orang Melayu kita panggil apa? Ilmu taranum. Tahu ilmu taranum? Hak belagu Quran tu kan. Melayu panggil taranum, Arab kalau tuan-tuan search dalam YouTube kena tulis maqamat. Maqam suara. Macam-macam maqam suara lah kita sebut dulu kan. Bayati, Husaini, Ajam, Suri, apa nama, Nahwan, Ras, Hijaz, apa semua tu kan. Hak geng hak mengaji benar ni pun dia punya persaingan tu serupa tu lagi teruk lagi pun tak ada. Dan mengaji lagu dengan kawan ni jangan pergi mengaji lagu dengan kawan tu. Sekali lagu jadi lain. Kalau pergi masuk bertanding, geng kawan ni jadi hakim, pakai lagu kawan tu, pakai tak menang sampai sudah. Dia pangkah awal lagi. Oh, yang ni bunyi Indonesia. Dia buah tu. Mai punya hak ni bunyi Melayu. Hak ni tak bunyi Arab. Mengaji dengan kawan ni, lepas tu kawan tu pula jadi hakim pula, pendek jadi hakim tandingan kan. Musabaqah apa kak? Pakai tak menang dah kawan ni. Dia cantah kau tu. Padahal ilmu tu nak bagi perelok bunyi lagu je pun, punya suara pun. Kalau tak ada lagu tu pun boleh baca kan. Bahkan orang yang baca tak apa nak belagu tu lagi kadang terlebih faham Quran daripada hak yang kuat belagu ni pun. Bahkan ada yang sampai agak melampau ajak taranum ni, ajak lagu Quran tu dah jadi macam nyanyi lagu biasa tu lah dia buat. Boleh potong-potong ayat Quran tu jadi tak kena, potong sekerat, hilang makna. Tok Syekh Arab dengar tengok kita pun dia pening kepala, dia kata depa ni mengaji apa? Hilang maksud asal. Jadi tuan-tuan, bukan tak boleh mengaji pi lah, siapa yang minat seni suara mengaji lagu Quran, mengaji pi tak apa boleh. Tapi jangan orang kata lari dari berlandasan lah. Dan penyakit ni pun kita kata sampai pada geng tu banyak. Dia punya mencantah depa ni macam orang politik tu. Ada dia punya aliran mazhab apa, bukan mazhab agama akidah, bukan mazhab fiqh pun, mazhab lagu je pun. Tu pun jangan. Jadi macam tu lah tuan-tuan, bila kita, tapi kalau kita kembali balik kepada asal, macam yang dikatakan oleh pengarang kitab kita ni, dia kata aku nak buat taat melalui pengajaran Quran. Kalau kita kata orang yang mengajak lagu Quran pun untuk dapatkan ketaatan, supaya dia sebenarnya kalau ajak lagu ni dia kena gaya, dia bukan lagu tu saja, dia ajak cara sebutan, dipanggil fasahatul Quran, supaya kita boleh sebut sebutan Quran tu cara yang paling elok kita boleh buat. Dia sebenarnya, kalau orang kita kata, "Kale saya Melayu Ustaz, lidah duduk makan nasi kandak hari-hari tak boleh sebut Quran betul." Dah. Kalau tuan-tuan kena cara mengaji, betul guru tu ajak, lenggok dia cara sebutan tu, dapat elok lah. Cuma nak bagi ada guru yang seni ajak fasahatul Quran tu tak ramai.
Bukan tak ramai, maknanya tak ramai yang mau tunjukkan yang tu. Tapi kalau mau tekun, cara sebutan, pergerakan rahang, pergerakan lidah, bibir nak berletak macam mana, gigi. Ada orang dia suka kunci itu kan. Belajar dengan niat untuk biar kita baca Quran tu secara yang paling fasih kita mampu buat. Effort kita untuk Quran lah. Kan? Itu salah satu cara dekatkan kita dengan Al-Quran. Jadi kalau ada yang macam tu, sebenarnya tuan-tuan itu perbuatan yang baik. Jadi kalau belajar lagu Quran, diajak dengan cara fasahatul Quran tadi ni lebih elok. Bahkan ni cerita ni kawan-kawan sama mengaji Quran ni, lagu Quran tu, tarannum tuan belajar tu, sebenarnya dia kena ikut makna. Dia punya tinggi rendah suara tu, dia mau sesuai dengan makna. Ada satu saja nak kongsi dengan tuan-tuan. Dalam buka YouTube boleh ada. Siapa nama Syekh tu? Syekh gelap badan dia kulit warna gelap ni, Syekh Afriki. Apa nama dia? Al-Buhlul ke apakah? Dia ajak nama lagu, dia ajak surah-surah pendek, surah nak murid dia baca. Tapi bukan hak yang tarannum tu yang biasa macam untuk imam semayang apa semua kan. Yalah bila baca, kita tuan-tuan kalau sembahyang tarawih keras macam tu je, cemuih juga belakang kan. Dia mau sedap sikit kan, mau sedap, lenggot jangan banyak sangat pasal tarawih panjang. Straight tapi ada lah. Ingat Syekh tu bila anak murid dia baca tentang Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, din tu dia golek sikit je, dia tegak terus. Tak sesuai macam tu dia kata. Suara din goyang-goyang tak sesuai, pasal din itu maksudnya tu hari kira bicara tu mahkamah, dia mau straight je. Baru kena dengan makna. Dia tegak macam tu. Jadi itu antara kalau kita boleh dapatkan dipanggil feeling dzauq Arabi ni, bila orang baca Quran dengan nada suara dia yang betul, tang mana dia tinggi, tang mana dia rendah, dia punya feel tu lebih. Dengar imam tu baca pasal apa dia teriak, kita pun faham sikit-sikit. Ni ayat ni pasal azab, ayat ni pasal merintih. Dengar tu dengan nada suara tu dia akan membantu. Itu fungsi mengaji lagu tu. Bukan sekadar nak seronok-seronok, nak tahu lagu, lepas tu dia macam buat keynote toge-toge tu je kan. Bukan yang tu, dia nakkan supaya lontaran suara kita tu sesuai dengan makna ayat, dapat dihayati oleh diri kita yang baca dan orang yang mendengarnya. Jadi kalau ada yang macam tu, belajarlah dengan siapa pun tak apa, bagi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya kami meriwayatkan sebuah hadis mauquf dalam kitab Musnad oleh imam yang disepakati kekuatan hafazan hadis dan ketukuhannya. Siapa dia? Al-Imam Abu Muhammad Ad-Darimi rahimahullah, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Imam Nawawi dia kata dia nukilkan hadis mauquf. Maksud hadis mauquf ialah riwayat yang terhenti pada sahabat dan sahabat tu tak sebut Nabi. Dia tak sandarkan pada Nabi SAW, hanya perkataan dia. Jadi yang tu dikategorikan dalam ilmu hadis sebagai hadis mauquf. Ada ketikanya hadis mauquf itu dikira hukmul marfu' dipanggil. Walaupun sahabat tu tak kata daripada Nabi, tapi kalau konten itu berkaitan dengan dosa, pahala, alam akhirat, dia berkata sahabat ni takkan pandai-pandai, melainkan benda tu, fakta tu mai daripada Nabi SAW. Tapi kalau lain daripada jenis macam tu, yang ni perkataan sahabat. Baik, apa kata Ali? Ya hamalatal ilmi i'malu bihi, fa innamal alimu man amila bima alima wa wafaqa ilmahu amaluhu, wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma la yujawizu taraqiyahum yukhalifu amaluhum ilmahum wa tukhalifu sariratuhum ala niyatahum yajlisuna hilaqan yubahi ba'duhum ba'da hatta inna ar-rajula la yaghdabu ala jalisihi ay yajlisa ila ghairihi wa yada'ahu. Ulaika la tas'adu a'maluhum min majalisihim tilka ila Allah Ta'ala. Artinya
Wahai pembawa risalah ilmu. Siapa? Kita semua yang mengajak dan yang belajar. Kita bawa risalah ilmu kan. Wahai pembawa risalah ilmu, beramallah dengan ilmu itu. Sesungguhnya orang yang berilmu ialah orang yang beramal dengan ilmu yang diketahui. Itu poin dia pertama. Orang yang dikatakan alim ialah beramal dengan ilmu yang dia tahu. Lagi, dan amalannya selari dengan ilmunya. Amalan kena selari dengan ilmunya. Suatu hari nanti akan muncul kumpulan manusia yang membawa risalah ilmu, namun ilmu tersebut tidak melepasi tulang selangkanya, yakni tidak masuk ke dalam hati. Amalan mereka bertentangan dengan ilmu itu sendiri, dan perbuatan mereka ketika bersendirian bertentangan dengan perbuatan secara terang-terangan. Mereka duduk di dalam majlis-majlis dan berbangga sesama sendiri, sehingga ada seorang pemuda berasa marah terhadap orang semajlisnya yang menghadiri majlis ilmu orang lain lalu meninggalkannya. Mereka itulah yang amalan-amalan dalam majlis tersebut tidak naik sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan untuk kita semua. Perkataan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sepupu Nabi, sahabat Nabi, menantu Nabi, khalifah Islam yang keempat, termasuk di kalangan fuqaha us-sahabah, sahabat yang faqih dalam agama. Dia pesan kat kita semua, ya hamalatal ilm, kita di pembawa risalah ilmu. Tuan-tuan, cara tuan-tuan saya, cara saya banyak sikit kita pakat-pakat bawa ilmu belaka kan. Bukanlah kata apa namanya banyak yang kita bawa, tapi kita ada lah benda tu kan. Arahannya i'malu bihi, beramal dengan ilmu. Pak tu susah. Bukan kata beramal, tuntutan kena beramal dengan ilmu. Adakah pasti kita boleh 100% beramal? Tak. Kita akan dengan kelemahan. Ada benda yang kita belajar, kita tahu, tapi buat tak boleh. Mai berdepan kadang dengan masyarakat, mai berdepan tak usah kata besar dengan keluarga, mai berdepan dengan rumah, belakang depan dengan anak pun kita jadi lemah. Kan? Ada orang dia tak mampu. Setakat mana yang dia ada tu yang dia boleh buat, dia kena buat. Tuntutannya kena beramal. Dan yang dikatakan orang yang alim itu ialah yang beramal dengan apa yang dia belajar, apa yang dia tahu. Itu tuntutan, belajar beramal dengan apa yang kita tahu. Dan kadang-kadang tuan-tuan, dosa kata siapa, kita pun sama, orang lain pun sama. Kita kata heran depa ni pasal apa amalan depa ni tak ikut sunnah Nabi lah apa semua. Sebab apa? Depa tu beramal takat hak yang depa tahu ya. Tak sampai kat depa nu maklumat yang mungkin sampai kat kita. Ataupun benda tu sampai tapi dalam bentuk yang berbeza, salah faham. Jadi tak boleh kita nak kata depa ni semua sesat belaka ni, ini semua ahli sunnah, ahli punah waranah apa semua. Jangan cepat sangat pergi kata ke orang macam tu. Kita pun sekarang nak boleh faham agama dia pun pernah lalu juga zaman kejahilan kan. Bahkan barangkali ikut teruk lagi apa daripada tu. Jadi kalau ada orang yang sikit-sikit dia tersilap, ada benda yang mungkin tak sampai. So tugas dia apa? Kita sampaikan, kongsikan. Dia cara kongsi tu nampak macam ringan sikit kan. Kita main habaq, jom kita sembang sikit, main cerita sikit ilmu. Tajuk dia, kalau ada kitab bagus, aku mengaji macam ni, kitab kata aku ni, ustaz aku habaq dia hurai macam ni. Kawan tu pun jawab, kalau kita mula dengan elok, mudah-mudahan elok lah. Tapi kalau kita mula dengan buah hentam, taruh dulu, siapa mau dengar? Kan? Fa in kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Kalau kita kerah hati, kasar, nescaya mereka akan lari bertempiaran daripada keliling kamu. Terang, elok-elok bincang. Kadang-kadang ada benda yang ustaz-ustaz penceramah tak boleh sampaikan. Tuan-tuan yang duduk di ground work ni, belakang bawah ni, lebih senang sampaikan, lagi berkesan, lagi besar pahala apa bang kali. Pasal boleh habaq, boleh terang, boleh tunjuk, boleh sembang kedai kopi. Ya kadang-kadang kadang main kasar sikit, tepuk tampak. Biasa ada lah kan benda macam tu kan. Tapi mesej tu sampai.
Tapi tuntutannya tadi beramal dengan ilmu yang ada. Bila kita dah berilmu, rupanya kita tahu amalan kita selama ni tak betul lah rupanya, silap. Betul kan? Satu yang lama-lama dulu je macam mana? Tak dosa ke pahala? Itu kita serah ke Allah Ta'ala. Tu dia kata, kalau kita salah, tuk niat kita jadi salah belaka. Hak yang dah lepas tu lepaslah. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Hak tu duk baca Al-Quran dulu kan. Benda yang dah lepas tu, dia apa yang dia usahakan, mana yang elok Allah Ta'ala terima, mana yang silap Allah Ta'ala tak terima. Tapi takat apa yang orang yang terdahulu, dia dah lalu zaman dia dengan ilmu yang dia tahu, dah meninggal pun menghadap Allah Ta'ala, kita serahkan urusan kepada Allah. Hak mai kat kita bukan kata ilmu baru, tapi ilmu tu baru muncul kat kita. Mengaji tu Nabi dah habaq dah dulu kan. Bentang kat kita, oh punya kita silap no. Tak apa, kita ubahlah. Takat mana yang kita boleh, kita ubah. Kita pun ubah. Yang keikhlasan kita yang tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala nak terima. Kalau kita kata yang tu semua jadi kesalahan, kita bilangan kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, kita berkata aku silap dulu ni, pi ajak benda merepek, pi jadi tekong hak nu, buat yang ni kita pun jadi kepala. Bila kita rasa menyesal silap, kita pun bertaubat dengan Allah Ta'ala, buat yang baru. Mudah-mudahan dia termasuk di dalam janji Allah Ta'ala, memadamkan segala kejahatan yang lampau, pakat tukar jadi pahala belaka. Kan ada ayat Quran Allah Ta'ala habaq macam tu. Bukan sekadar maksiat hak biasa tu saja. Pasal kita sedang deal dengan Allah yang maha kaya, Allah yang maha pemurah, Allah yang boleh bagi kat kita. Kan? Jadi kita buat macam tu. Seterusnya, yang alim itu ialah wafaqa ilmahu amaluhu. Amalannya selari dengan ilmunya. Tak padan kita dengan dok kata kita ikut sunnah Nabi yang tu, sunnah Nabi yang ni. Tapi kita sunnah ni kita kira pada hak angkat takbir je. Mai balik rumah segala sunnah dalam rumah kita tak heran pun. Tak kena kan? Tak kena lah. Kita kena ikutlah. Apa benda lagi yang terlalu sebut, tuan-tuan? Orang yang belajar tentang Nabi kan, dulu saya selalu sebut, bukan adalah kita refresh, ingat diri kita semua. Antara benda yang tuan-tuan tahu ialah gelaran Nabi SAW kan. Daripada kecil gelaran Nabi dapat apa dia? Al-Amin kan, Al-Amin, amanah, yang amanah. Tak kiralah mana golongan manusia pun yang dakwa dia sayang Nabi, ikut aliran nuka, aliran ni, tak kiralah macam mana pun, dia kena ada bersetuju dengan satu benda, iaitu Nabi itu sifatnya amanah. Maka orang yang sayangkan sunnah Nabi, dia mau pulun yang tu, sifat amanah. Baru kita kata betul ikut track dia kan. Di samping amalan yang lain lah kita buat ikut sunnah Nabi, tapi sifat amanah yang Nabi tunjuk sampai Nabi digelar dengan gelaran Al-Amin tu, hak tu kena ikut jugalah. Jangan tu diabaikan, kita ikut. Nah. Baik, lagi apa pesan Imam Sayyidina Ali ni? Nanti dia katakan ada satu kaum, ada puak-puak ni, bukan satu ni, banyak geng, banyak puak yang membawa risalah ilmu. Maknanya dia jadi ahli ilmu, dia ada kelas-kelas pengajian, dia ada halaqah ilmu, ada majlis, mungkin dia duduk kursi hebat lagi daripada ni apa semua kan. Ilmu tu tak lepas terongkong dia ni, tak masuk dalam hati. Pasal apa tak lepas dalam hati? Benda hak dia bercakap lain, benda hak dia buat lain, benda yang dia ajak lain, amalan dia sendiri pun berbeza, tak sama. Kalau dia seorang-seorang, tak ada siapa-siapa, dia buat cara amalan, cara dia ala-balai, cincai, mai depan orang dia bersungguh dengan khusyuk dan sebagainya, nampak sungguh kan, waraknya kawan ni. Itu antara ciri penilaian keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Duk seorang-seorang mayang, kadang tu mayang 4 rakaat tu kot 5 minit apa kah, celuk-celuk habis. Mai masjid tu dia mayang orang dah katuk lampu tak selesai lagi. Punya khusyuk. Bukan nak suruh bagi cepat, maknanya kalau kita boleh khusyuk di masjid, di rumah pun kena pulun jugalah bagi khusyuk. Itu bedanya, itu yang dimaksudkan. Dan seterusnya disebutkan poin dia tadi ialah
duduk dalam majlis-majlis ilmu dan saling berbangga. Oh, kita ramai, ini orang kita, ramai macam tu kan, duk tayang yang tu yang ni, sekadar untuk berbangga-bangga. Kemudian akan ada di kalangan tu yang rasa marah. Kalau ada di kalangan yang duduk tu, ya aku baru mari aku tak mesti aku mengaji tamu, dengar tu marah pasal ada geng yang pergi mengaji dengan orang lain lalu meninggalkannya. Itu pesan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Baik, seterusnya sebuah ucapan yang sabit daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, katanya, aku suka apabila manusia mempelajari ilmu ini, iaitu ilmu dan kitab beliau, tanpa menisbahkan walau satu huruf yang ada di dalamnya pun kepadaku. Ini perkataan Imam Syafi'i, sabit. Imam Nawawi kata ini memang sabit perkataan Imam Syafi'i. Dia kata orang boleh mengaji kitab aku, orang boleh pakai pampat aku, tak payah sebut nama aku pun tak apa, ikutlah. Apa maksud ni? Imam Syafi'i dia cuba menghindarkan diri daripada mencintai kemasyhuran. Nak elak daripada kalau orang tu belajar apa semua nak bisa, yang ni aku mengaji dengan orang syekh, ustaz sekian-sekian. Tak payah habang, tak apa. Mengaji bagi elok, amal dengan betul. Pahala tu sampai sekali. Walaupun tak sebut. Tapi kadang-kadang kita berkira kalau orang tak sebut nama kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pesanan daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita boleh satu azan Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. La hawla wala لا حول ولا لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung sikit lagi. Tajuk yang berikutnya adalah berakhlak baik. Qala al-musannif, seorang guru hendaklah berakhlak dengan segala kelakuan baik yang ditetapkan oleh syarak, pribadi yang terpuji dan tabiat yang diredai sebagaimana yang ditunjukkan syarak, seperti zuhud terhadap kehidupan dunia dan mengambil bahagiannya yang sedikit, tidak mempedulikan dunia dan pencintanya, bersifat pemurah, dermawan, berbudi pekerti mulia, bermanis muka tanpa melampaui had yang tidak bermoral, lemah lembut, sabar, berusaha menjauhkan diri daripada kerja yang hina yakni maksiat, melazimi wara', khusyuk, tenang, wibawa, rendah diri, menjauhi gelak tawa dan banyak gurau senda, melazimi seluruh ketetapan syarak seperti membersihkan diri dengan menghilangkan kotoran dan berbulu yang dikehendaki syarak untuk dibuang, seperti mencukur misai, memotong kuku, merapikan janggut, menghilangkan bau-bau yang tidak menyenangkan dan menghindari pakaian yang makruh dipakai. Dan juga hendaklah berwaspada daripada sifat hasad, riak, ujub dan menghina orang lain meskipun kedudukan orang itu lebih rendah daripadanya. Yang ni benda pertama sekali, benda yang penting yang disebutkan ni kepada guru lah. Orang yang memikul tanggungjawab ni pertama guru lah. Tapi setiap daripada kita pun lepas kita belajar, kita akan ajak orang lain juga kan. Kita pun ada benda tu juga. Jadi tanggungjawab ni sebenarnya sama. Kena berakhlak mulia. Cuma tuan-tuan, bila disebutkan sini tidak mempedulikan dunia tu bukan maksudnya tinggal dunia, tak buat apa. Kerja kena kerjalah macam biasa, tetapi tidak menjadikan dunia itu sebagai tujuan semata-mata. Maknanya apa kerja? Kira dunia. Dah, elakkan yang tu. Dunia tempat kita bekerja, tempat kita berusaha, tempat kita beramal. Atas tu. Habis dunia nanti tak boleh beramal dah. Bila kita meninggal dunia kan, kita tinggalkan dunia, kita tak boleh nak beramal dah. Jadi dunia ini, bila kita tak pedulikan dunia, maksudnya tidak tenggelam di dalam kelalaian dunia. Tapi dunia tu kita jadikan sebagai laluan kita menuju kepada akhirat. Dan macam mana kalau kita nak katakan maksudnya zuhud? Zuhud tu maksudnya apa? Miskin? Bukan. Zuhud maknanya kita berpada dengan apa yang ada, tu qanaah, dan kita letakkan dunia tu bukan dalam jiwa kita, benda tu duduk di tangan, kita kuasai. Zuhud maknanya bukan tak boleh untuk kita ada harta. Kalau zuhud maknanya tak boleh ada harta, tentu saja salah Abdul Rahman bin Auf, salah Uthman bin Affan, salah juga Abu Bakar As-Siddiq, salahlah ramai lagi orang yang salah. Bukan yang tu. Kalau kita zuhud maknanya tak boleh ada harta banyak, tak boleh berniaga. Abu Hanifah seorang peniaga. Imam Abu Hanifah, dia adalah peniaga, saudagar yang sangat kaya. Lagi siapa? Al-Imamul Bukhari. Al-Imamul Bukhari dia tak berniaga, tapi dia ada harta. Dia daripada keluarga yang kaya, dia ada certain amount daripada harta dia jadi mudharib. Dia pergi melabur. Yang dia tuntut ilmu habis-habisan, seluruh hidup dia dengan menuntut ilmu. Pergi merantau sana sini. Tu makan nak dapat mana? Model pelaburan dia tadi tu, dia guna kulit untung. Cukup tempoh dia ambil, tak kira lah bulan ke apa kan, dia dapat. Jadi adalah circle kehidupan dia. Dan nak berjalan ni, dia bukan mengharapkan kutip derma daripada orang. Ada pendapatan dia bekerja buat yang tu. Bila kita ada harta, dalam keadaan kita zuhud, baru timbul rasa pemurah. Ada benda kita bagi, bersifat dermawan, bagi. Yang salah ialah ada harta yang banyak, kepung kat diri sendiri, orang lain siapa pun jangan usik. Kalau siapa mau, usaha sendiri. Dah, ada orang kita kena bagi. Pasal tu dalam Islam ada sistem sedekah, ada sistem wakaf, ada sistem wasiat, ada hibah. Semua konsep ni untuk kita berkongsi nikmat dengan pelbagai lapisan masyarakat. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, selepas perang Khaybar, dia dapat sebidang tanah.
jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku tak pernah ada kata tanah yang lagi elok daripada tanah yang ni. Dapat tanah ni, dia dapat kata, dia pergi mengadu kat Nabi, bima ta'muruni, ya Rasulullah, kena suruh aku buat apa dengan benda ni? Maknanya, kalau Nabi kata hampir sedekah, dia sedekah. Kalau Nabi kata yang tu, dia tunggu arahan Nabi ya. Tu sahabat. Nabi kata, in syi'ta habbastaha, kalau hang mau, hang simpanlah dia. Mana simpan je dia kata, tapi buat apa? Sedekahkan hasilnya. Nabi tak paksa, Nabi tak arah. In syi'ta tu kalau kau nak, maknanya dah dia tanya Nabi, Nabi kata kalau nak buat, yang ni salah satu benda yang boleh buat, hang pegang benda tu, tapi hasil tu wakafkan. Jadi Umar telah pun mewakafkan tanah tersebut dengan syarat tak boleh dijual, tak boleh dihibah. Orang yang dia bagi jadi caretaker akan boleh ambil hasil tu dengan kadar yang sepatutnya. Semua hasil daripada tanah kebun tu tadi digunakan untuk fakir miskin, untuk kaum kerabat dia, kaum keluarga dia, untuk orang yang untuk tetamu, untuk orang yang musafir, untuk orang-orang yang berjihad fisabilillah. Kadang-kadang orang berjihad zaman dulu dia tak ada gaji, tak ada apa kan. Jadi bila dia pergi berjihad, ni anak isteri nak makan apa? Ada kata wakaf. Umar ada. Orang pergi kebun dia, pergi ambil makan apa semua, bawa balik. Bila ada harta, kita boleh buat macam tu. Tapi kalau tak ada apa, tuan-tuan, kita tak buatlah yang tu. Panggung tu orang lain pula yang buat. Baik, seterusnya sikit lagi. Dia, yakni guru tadi, tuan guru tadi, dia perlu beramal dengan hadis-hadis yang diriwayatkan berkenaan tasbih, tahlil, zikir dan doa yang seumpamanya. Beramal dengan hadis-hadis ni, tuan-tuan, first kali dalam kepala kita mesti hadis sahih. Hak tu dulu. Yang berikutnya, kalau ada hadis-hadis yang tidak sahih, yang tidak terlampau dhaif, ada disiplin ilmu di kalangan ulama bincang tentang tu, cara yang paling mudah kita amal dengan hadis sahih ya. Kalau ada yang dhaif sikit-sikit tu dengan tidak yang diterima oleh sebilangan ulama, itu sekadar kata istiqnas untuk kita motivate diri kita, targhib yang tu. Jadi beramal dengan benda yang macam ni, doa dan sebagainya. Antara yang kita kena amal apa dia, tuan-tuan? Zikir pagi petang tu. Lepas main subuh kita keluar pergi kerja kan. Kadang-kadang tak ada nak wirid pun, sambil-sambil mangkit tu tuan-tuan wirid, jangan tinggal. Bila Nabi SAW sebutkan tentang orang yang membaca membaca ayatul kursi kan, lepas solat kan, tidak akan masuk syurga melainkan kerana dia belum mati saja. Jadi jangan miss baca ayat kursi tu. Kalau kita tak ada, ustaz tunggu tang ni, lepas bagi salam apa semua, salat dalam duk bangkit berjalan tu baca. Nak dengan pergi kerja, nak randuk jam apa semua kan, tak apa. Lepas tu kalau ikutkan, kalau hari senang ada amalan yang Nabi suruh duduk tunggu lepas subuh sampai matahari terbit dengan doa, dengan wirid apa semua kan. Mana nak dan buat macam tu. Masuk dalam kereta, start bawa kereta tu, pilah dengar, pilah baca. Sambil duduk memandu tu, dengan kita berzikir pagi dan petang, wirid yang tu. Kalau tak hafal, banyaklah orang download dalam handphone apa semua kan. Ambil masa sikit baca. Tak boleh buat semua. Hari ni kita boleh hafal 2. Buat 2 tu dulu. Esok kita tambah 1 lagi dan seterusnya. Ini untuk menjaga hati kita supaya sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kelebihan, Allah Ta'ala pelihara kita. Ada sebahagian daripada fadilat wirid dan zikir tersebut ialah Allah pelihara kita. Kita keluar daripada rumah kan, Nabi ajarkan kita baca bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Hak tu jangan lupa untuk kita serahkan diri kita kepada Allah. Keluar baca itu. Baik. Dia mestilah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ketika bersendirian dan terang-terangan. Masa duduk sendiri-sendiri, orang tak nampak pun kena dekat dengan Allah Ta'ala. Tak depan orang pun serupa tu jugalah. Dan sentiasa menjaga hal ini serta memastikan pergantungan dalam segala urusan adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukup kita sekadar tu untuk malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati apa yang kita pelajari ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.